kawan kita tu mencerminkan diri kita. Banyak masa yang kita ada untuk study, it's better untuk study local. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, I am here after procrastinating for 1 month for the Q&A SPM part 2, and I am truly sorry that I procrastinated. I was so busy with the scholarship application, undergraduate studies, and life update. I will be continuing my study in Darul Quran Jakim for 18 months for the program pensijilan tahfiz DQ and IUM, and then after 18 months saya akan sambung foundation in medicine dekat UIA insyaAllah. So without further ado, let's continue with the first question. Dek, saya faham. Saya orang paling faham sekali macam mana awak tak nak tengok phone tu, tapi awak kena juga tengok phone tu. And bila awak dah tengok phone tu, sejam habis macam tu je. Betul tak? So, 3 cara yang saya buat untuk avoid daripada tengok phone ialah, yang pertama sekali, letak dekat do not disturb mode dekat phone tu. Kalau dekat phone tu dia ada do not disturb mode, letak dekat situ supaya kita tak receive any notifications from any social media ataupun apa-apa. Second way is untuk letak dekat study mode. Kalau study mode ni dia lagi kompleks kot daripada do not disturb mode tu. Dia hanya akan turn on apps yang betul-betul penting je untuk phone tu berfungsi. Gitu. Jadi memang kita nak buka WhatsApp pun tak boleh. Gitu. Instagram pun tak boleh. Cara yang ketiga ialah masa belajar tu jangan bawa phone langsung. Sorok phone tu dekat dalam bag ke, ataupun suruh kawan kita pegang phone tu, and then we go to somewhere else yang memang kita tak tercapai pun, tak boleh nak ambil pun phone tu dekat mana-mana. So tak ada cara lain, just kita boleh study dengan aman macam tu. Tapi bagi saya cara yang paling berkesan ialah cara yang ketiga tu lah. Memang kalau masa belajar saya akan letak phone tu dekat somewhere else yang jauh daripada tempat saya belajar. So memang masa saya belajar tu tak ada phone lah. Sebab tu lah kalau tengok dekat vlog SPM saya tu tak ada sangat scene-scene yang masa saya belajar, sebab masa belajar saya tak bawa phone. Bila dapat soalan ni kan, saya fikir lama tahu sebenarnya. Sebab sebelum ni saya tak pernah jadikan matlamat saya dalam bentuk ayat. Maksudnya saya tak pernah cakap dekat orang ataupun tak pernah phrasekan sendiri matlamat saya apa. Tapi bila saya fikir balik, matlamat saya untuk belajar betul-betul ni dan untuk berjaya dan cuba sebaik mungkin dalam kehidupan saya, dalam belajar in life, ialah saya nak ganjaran dekat afterlife. Saya rasa kan ini sebenarnya sama ada consciously ataupun unconsciously ialah matlamat semua orang. Semua orang akan boleh jadikan ni sebagai matlamat hidup masing-masing. Sebab kita hidup bukannya dekat dunia ni je, kita ada afterlife dekat akhirat nanti. Jadi apa yang saya buat, kalau saya betul-betul tu, kalau niat belajar tu untuk gembirakan mak ayah kerana Allah, dapat pahala tau. So pahala-pahala daripada belajar tu kita kumpul untuk afterlife kita. Sebab kita boleh buat dosa kan kat dunia ni. Tak boleh elak. Kita ialah orang yang selalu buat dosa. Jadi kita sendiri tahu tu. So we need to try our best untuk collect dan kumpulkan sebanyak mungkin kebaikan amalan yang kita boleh buat. Betul tak? Tiba-tiba gelap. Macam cerita hantu. And sebab janji Allah itu benar, janji Allah itu betul, and Allah tak pernah mungkiri janji. Jadi dekat dunia ni kan bukan tempat, kan ayat klise, dunia ni bukan tempat untuk berehat. Jadi that's why kenapa we just do our best in this world supaya kita boleh dapat keseronokan yang kekal abadi dekat akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Untuk self-study dengan homework ni,
Biasanya kalau ini bukan nak dekat-dekat SPM tau, ni macam jauh lagi dari SPM, form 4, form 5, kelas-kelas biasa, cikgu akan bagi homework untuk setiap subjek. Jadi masa kelas-kelas biasa yang bukan study week ke apa, buat homework tu. And kalau kita buat homework kan, kalau kita tahu kan, kita rujuk kawan, rujuk buku. So take that as study. Jangan ingat kalau buat homework tu tak study. Ni satu pemikiran yang salah juga, mindset yang salah juga, yang saya pun belajar betulkan diri saya daripada mindset ni masa baru-baru SPM ni. Jangan ingat buat homework tu tak study. Buat homework tu ialah satu study yang sangat berkesan. Sebab awak buat homework, awak akan rujuk buku. So it is a one type of study method yang bagus. Lepas tu kalau yang study sendiri, maksudnya macam kita baca buku tu sendiri, kita buka selak satu-satu kan setiap subjek tu. Saya akan study sendiri masa nak dekat-dekat exam. Sebab waktu exam kan ada study week seminggu ke, memang akan fokus gila study masa tu. Masa tu kan insyaAllah homework tak banyak sangat. Jadi masa tu lah kita boleh study satu-satu tu betul-betul. Okay, bagi saya semua tempat yang kita belajar, tak kisahlah universiti ke, matrikulasi ke, IPG ke, dalam dan luar negara, local and overseas, semua tempat tu ada ilmu. Sebenarnya dia ke atas kita untuk belajar ke tak ilmu tu. Jadi sebenarnya belajar lokal boleh, belajar overseas pun boleh. Cuma kalau kita belajar overseas, kita boleh lah tengok pemandangan cantik kan, ambil vibes baru and learn new culture and so on. Tapi kalau untuk medik specifically, ayah saya kata it's better untuk study local. Ada 3 sebab. Sebab pertama ialah kalau kita belajar dekat local, kita akan belajar sakit-sakit penyakit-penyakit dekat Malaysia. Yang second ialah untuk elakkan apa-apa yang tak dapat housemanship tu. Ada isu tak dapat housemanship yang daripada Mesir tu kan. Lepas tu yang ketiga ialah sebab sebab kos belajar kat Malaysia pun dah mahal. Kalau kos overseas lagi lah berganda-ganda lagi mahal dia. Jadi kalau medik, better local je. Lepas tu ada satu kata-kata daripada sini saya ni, dia kata study biar local, asal mindset global. Bijak kan? Saya akan cuba memanfaatkan setiap saat yang ada dengan baik sekali. And nanti saya share tip and tricks untuk jimat masa dekat asrama, okay? Masa study betul-betul. Masa makan cepat-cepat, jangan borak-borak. So solat betul-betul, ibadah betul-betul, baca Quran betul-betul. Kalau kita jenis yang procrastinate macam saya juga kat rumah ni kan, tak dapat momentum lagi, it's better untuk start dengan jadual. Sebab dengan jadual boleh nampak gambaran besar macam mana kita nak guna masa tu and berapa banyak masa yang kita ada untuk study. Sebab kalau kita tak buat jadual, kita tak nampak pun masa kita berlalu and pergi ke mana. So start with jadual. And sudah buat jadual, video cara saya buat jadual. I think that's all for this video. And kepada kawan-kawan saya yang dah sambung belajar dekat Uni Life, good luck for your life. Do your best in your study, apa-apa pun course yang awak ambil. And find good friends. Sebab kawan kita tu mencerminkan diri kita. Macam tu lah lebih kurang. And it's on us. Macam saya mudah terpengaruh tau. Jadi carilah environment yang baik-baik, kawan yang baik-baik, supaya kita terpengaruh untuk jadi baik juga. Jagalah diri, jagalah hati, jagalah semua benda, jagalah diri anda. Okay, that's all. Bye. Assalamualaikum.